Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk kami iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi. Perlembagaan persekutuan amat signifikan dalam memberi panduan kepada konsep pemerintahan negara dan merupakan undang-undang tertinggi serta sumber rujukan bagi penggubalan undang-undang yang lain. Perlembagaan persekutuan menyediakan ruang tapak integrasi menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Hal ini demikian kerana kandungan perlembagaan persekutuan tersebut meliputi keperluan untuk memenuhi kepentingan pelbagai pihak, khususnya rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, segelintir pihak yang mempunyai kepentingan peribadi sering menyalahtafsirkan fungsi perlembagaan persekutuan. Namun begitu, keluhuran perlembagaan persekutuan terbukti dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian Malaysia sepanjang 66 tahun kemerdekaan. Konsep tapak integrasi. Integrasi membawa maksud penggabungan dua atau beberapa kaum menjadi satu kesatuan. Manakala tapak integrasi pula membawa maksud satu ruang sosial yang mempunyai dua komponen, iaitu abstrak dan fizikal. Ruang ini merupakan satu tempat atau ruang pertemuan pelbagai idea, pandangan dan cadangan. Yang mana dalam ruang ini, pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berusaha mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini juga terhasil daripada pembincangan yang mengikut acuan Perlembagaan Persekutuan yang mana untuk memastikan kemajmukan etika dan peradaban dapat diteruskan oleh generasi akan datang. Dan tapak integrasi ini dia terbahagi kepada 3 peringkat iaitu makro, meso dan mikro. Seterusnya, pembahagian tapak integrasi terbahagi kepada 3, iaitu makro, meso dan juga mikro. Tapak integrasi yang pertama ialah makro. Makro ini lebih bersifat dasar atau undang-undang yang dibuat oleh kerajaan bagi menyediakan tapak integrasi untuk rakyat menyelesaikan isu-isu yang wujud. Dasar ini akan dipantau dan diberi peruntukan oleh kerajaan. Antaranya ialah yang pertama, Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memperakui dan menerima bentuk pembinaan negara bangsa Malaysia dan ia dipersetujui oleh pemimpin dan pejuang kemerdekaan negara. Antaranya ialah Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Witi Sambatan. Perlembagaan itu dipegang sebagai panduan hidup bernegara dalam aman damai dan perpaduan. Sebagai contoh, Rukun Negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 yang mengandungi 5 prinsip dijadikan sebagai asas dalam Perlembagaan Malaysia. Yang kedua ialah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jabatan ini mencari penyelesaian terhadap isu-isu perkauman dan agama yang boleh menyebabkan perpecahan kaum dan memupuk pendamaian di peringkat akar umbi melalui khidmat di seluruh negara. Contohnya, ia mewujudkan pasukan pemantau isu-isu semasa perpaduan di media sosial, mengelakkan berita-berita palsu, negatif dan berunsur fitnah. Yang ketiga ialah pemerkasaan sekolah kebangsaan. Inisiatif ini tidak mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda masing-masing dengan melatih lebih ramai guru bagi mengajar bahasa ibunda pelajar, seperti pelajar Cina dan Tamil di sekolah-sekolah kebangsaan. Ini telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, ia mengadakan lebih banyak aktiviti antara etnik agar dapat memberikan kesedaran kepada pelajar kepentingan berinteraksi antara etnik. Yang keempat ialah sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan satu konsep sekolah rendah yang boleh mewujudkan persekitaran yang memberi peluang secara langsung kepada murid-murid dari pelbagai kaum bergaul dan berinteraksi dengan lebih bebas. Antara contoh strategi yang dibuat adalah menambah aliran di sekolah yang sedia ada. Seterusnya, yang kelima ialah Program Latihan Khidmat Negara atau singkatannya ialah PLKN. Program ini menanam semangat patriotisme dan cintakan negara di kalangan generasi muda ataupun remaja. Selain itu, ia dapat menanam semangat kesukarelaan di kalangan remaja. Yang keenam ialah Rancangan Malaysia.
Pihak kerajaan sangat menitik beratkan isu ini dalam setiap rancangan pembangunan negara yang telah dirancang. Oleh itu, bagi mencapai objektif ini, rancangan 5 tahun negara selepas DEB, iaitu Dasar Ekonomi Baru, diteliti dan dianalisis bagi menyokong fakta bahawa kerajaan memandang serius akan isu ketidakseimbangan kaum dalam pembangunan negara. Yang ketujuh ialah Wawasan 2020. Wawasan 2020 diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1991 dengan merangka tempoh pembangunan Malaysia yang moden akan diperoleh sepenuhnya menjelang tahun 2020. Dan yang terakhir ialah Transformasi Negara ataupun TN50. TN50 merupakan satu inisiatif pembangunan negara yang merangkumi tahun 2020 hingga 2050. Inisiatif ini dipacu oleh matlamat dan sasaran yang jelas selama 30 tahun yang akan dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan dari tahun 2017 hingga 2019. Oleh itu, kejayaan TN50 turut bergantung kepada keharmonian kaum dan integrasi nasional yang kukuh dalam masyarakat. Pembahagian tapak integrasi yang kedua iaitu MESO. MESO seperti yang kita ingin tahu ialah badan NGO yang ditakrifkan sebagai pertubuhan swasta, pertubuhan sukarela, ahli-ahli ataupun persatuan yang dibentuk dalam satu badan organisasi yang berperanan sebagai pengagih habuan kepada pembangunan negara. Baik, MESO ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu yang pertama aspek sosial, aspek keselamatan dan hak asasi manusia, dan yang ketiga ialah aspek pendidikan dan keagamaan. Untuk aspek sosial, terdapat 2 pertubuhan yang saya boleh berikan di sini ialah Yayasan Mai Kasih dan juga Persatuan Aliran Kesedaran Negara. Yayasan Mai Kasih adalah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik pada masa hadapan untuk rakyat, dan yang paling utama ialah keluar daripada kemiskinan. Contoh perkara yang telah ataupun bantuan yang telah dilakukan oleh Yayasan Mai Kasih ialah bantuan makanan Love My Neighborhood. Untuk aliran pula iaitu memperjuangkan keadilan, kebebasan dan solidariti serta meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Okey, contoh pelibatan yang telah dilakukan oleh aliran ialah telah disenaraikan dalam Daftar Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kerana sangat konsisten memperjuangkan pembaharuan sosioekonomi dan demokrasi. Bagi aspek yang kedua pula iaitu aspek keselamatan dan hak asasi manusia, 2 pertubuhan iaitu Rakan KOP dan juga Suruhanjaya Hak Asasi Manusia iaitu Suhakam. Rakan KOP merupakan rakan polis yang menjadi medium perantara untuk merapatkan jurang antara polis dan masyarakat. Contoh usaha yang telah dilakukan oleh Rakan KOP ialah menggunakan sistem maklumat 2 hala iaitu saluran hotline dan SMS polis. Bagi Suhakam pula, badan yang menerima pelbagai laporan dan aduan daripada orang awam berhubung penyalahgunaan dan pencabulan hak asasi manusia. Baik, contoh usahanya ialah menasihati kerajaan dan pihak berkuasa dalam hal perundangan dan polisi supaya serasi dalam prinsip hak asasi manusia. Bagi aspek yang terakhir pula ialah aspek pendidikan dan keagamaan, iaitu 2 contoh yang saya boleh beri di sini adalah Yayasan Pendidikan Malaysia YPM dan juga Yayasan Sejahtera. Yayasan Pendidikan Malaysia telah membuka peluang kepada syarikat luar dan individu untuk mengambil bahagian dalam menyokong pembangunan modal insan dan pendidikan di Malaysia. Antara contoh bantuan yang telah mereka lakukan ialah membantu kebajikan para asnaf ataupun pelajar asnaf dan juga telah membantu golongan-golongan B40. Dan yang kedua ialah bantuan kewangan dalam meningkatkan infrastruktur bantuan pendidikan dan pembelajaran. Untuk Yayasan Sejahtera pula iaitu satu pertubuhan untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat untuk isi rumah miskin dan berpendapatan rendah di Malaysia. Antara contoh bantuan yang telah mereka lakukan ialah memberi khidmat kepada orang-orang dewasa, wanita belia dan kanak-kanak dari golongan yang berpendapatan rendah melalui program pengembangan keusahawanan, pengembangan kemahiran dan kepimpinan masyarakat.
seterusnya adalah kategori yang bersifat mikro. Kategori ini adalah merupakan inisiatif yang diusahakan oleh rakyat ataupun individu seperti kedai mamak, undangan perkahwinan, kenduri dan lain-lain. Amalan yang pertama adalah amalan rumah. Pada asasnya, kita melihat amalan ini adalah sekadar untuk meraihkan rakan taulan dengan hidangan yang disediakan. Tapi sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi di sebalik amalan rumah ini. Antaranya, ia dapat memupuk semangat kekitaan dan juga kejiranan. Amalan rumah terbuka ini sedikit sebanyak memberi ruang kepada ahli kejiranan untuk sekurang-kurangnya mengenali antara satu sama lain. Selain daripada itu, pada zaman kini, masyarakat bukan Melayu sudah mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan juga makanan. Contohnya, pemakaian baju Melayu dan baju kurung turut digayakan oleh orang Melayu. Kini terdapat banyak taman-taman perumahan yang dipenuhi oleh pelbagai etnik bagi mengeratkan hubungan antara satu sama lain melalui aktiviti setempat. Yang terakhir adalah kedai mamak. Kedai mamak ini dianggap sebagai ruang ketiga yang menjadi tapak integrasi bagi sebahagian besar rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan kelas. Rakyat Malaysia, khususnya yang berada di bandar, lebih memilih kedai mamak sebagai tempat ketiga sebagai ruang santai utama. Tiada arahan daripada kerajaan negeri ataupun JKKK kepada rakyat supaya melepak di kedai mamak saja. Ini merupakan pilihan sendiri di mana setiap itu tanpa mengira latar belakang dan kelas dan etnik berkumpul. Terusnya, konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah merupakan satu dokumen yang di mana terkandungnya susunan peraturan dan undang-undang dasarnya amat penting bagi suatu pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Peranan perlembagaan adalah menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan serta hak-hak rakyat. Perlembagaan bukan sahaja merupakan cadangan atau syur, tetapi ia juga merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia dan tidak ada satu pun institusi pun boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Perlembagaan wujud daripada kehendak keadaan semasa dan diasaskan kebolehan kerajaan untuk menjamin seluruh yang terkandung di dalam suatu perlembagaan itu. Selain itu, sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada sejarah dan latar belakang perlembagaan. Baik, yang pertama kita pergi kepada sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Ia bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Di negeri-negeri Selat terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Pembentukan undang-undang di negeri Melayu dimulai dari Majlis Negeri Perak. Pada tahun 1877, majlis pertama ditubuhkan iaitu Majlis Negeri Perak, dan ia juga dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof, berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Peranan yang sama juga diamalkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Pada tahun 1946, Undang-Undang Negeri-Negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majikan Persekutuan. Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Pada tahun 1948 pula, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi titik penting dalam pembentukan persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Kandungan Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Akhir sekali, pada tahun 1957, Suruhan perlembagaan ini dikenali Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau juga dikenali sebagai Suruhanjaya Red.
perlembagaan ini disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain dan dikuatkuasakan selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Malayan Union telah ditubuhkan pada 1 April 1946. Malayan Union juga dikenali sebagai Kesatuan Malaya yang mana telah menggabungkan gabungan negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat tidak termasuk Singapura. Ketika Malayan Union ditubuhkan, Singapura masih menjadi tanah jajahan asing daripada tanah Melayu di bawah pemerintahan Kerajaan British. Malayan Union ini telah ditubuhkan di King's House dan terdiri daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Majlis Perundangan yang diketuai oleh seorang Governor British. Kuasa Sultan Melayu dalam semasa Malayan Union ini dilaksanakan adalah sangat terhad walaupun telah dikekalkan, iaitu mereka hanya berkuasa dalam bidang hal ehwal agama Islam dan juga ada istiadat Melayu. Undang-undang kewarganegaraan baru juga diperkenalkan, iaitu dinamakan sebagai Jus Soli, yang mana kewarganegaraan diberikan kepada mana-mana individu yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura dan sesiapa yang telah bermastautin selama 10 sehingga 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Dalam undang-undang kewarganegaraan ini, hak-hak telah diberikan sama rata apabila kewarganegaraan ini telah dilaksanakan ketika Malayan Union ini diterapkan, iaitu semua orang yang mendapat kewarganegaraan ini juga mempunyai hak untuk menjawat dalam perkhidmatan awam. Namun begitu, penubuhan Malayan Union ini mendapat tentangan daripada orang Melayu. Pada Julai 1946, tentangan ini berterusan dan kekal daripada orang Melayu telah membawa kepada pembentukan unit jawatankuasa kerja untuk merangka suatu perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh orang Melayu. Dan pada tahun 1947, pada bulan Disember, draft perlembagaan disiapkan dan menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang kita guna pakai pada hari ini. Draft tersebut telah ditandangani pada 21 Januari 1948. Pembentukan perlembagaan ini menjadi suatu kemenangan bagi orang-orang Melayu pada Pada 1 Februari 1948, Malayan Union telah dibatalkan secara keseluruhan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu seperti yang dipersetujui UMNO dan Raja-Raja Melayu. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Bagi tujuan menggantikan Perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja baru ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. British menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, China dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara ciri-ciri penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 termasuklah pertama sekali 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kedua, Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Ketiga, Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli British. Keempat, Sultan-Sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Kelima, syarat kewarganegaraan diketatkan. Pemohon mesti lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun dan umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Akhir sekali, orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum bumi putera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Suruhanjaya Reid merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang ditubuhkan pada Mac 1956. Ianya berperanan untuk merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada Britain pada 31 Ogos 1957.
Suruhanjaya ini telah dinamakan sempena nama pengerusinya, iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, iaitu Lord William Reed. Selain daripada Lord William Reed, Suruhanjaya ini juga dianggotai oleh 4 orang ahli ilmuwan lain daripada negara-negara Commonwealth seperti Sir Ivor Jennings, Sir William Mackle, Hakim bin Malik dan juga Hakim Abdul Hamid. Sepanjang bulan Jun dan juga Oktober tahun 1956, sebanyak 118 buah persidangan telah dibuat oleh anggota Suruhanjaya Reed dan sejumlah 113 buah memorandum telah diterima oleh mereka. Memorandum ataupun cadangan-cadangan ini telah diberikan oleh rakyat Tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai latar belakang individu serta organisasi. Di samping itu, Suruhanjaya ini juga telah menyerahkan draft kerja yang telah diperhalusi oleh Jawatan Kuasa Kerja yang diwakili oleh 4 orang pemerintah Melayu serta 4 orang individu daripada parti yang memenangi pilihan raya pertama. Perbincangan mengenai laporan yang dikeluarkan mengambil masa selama 2 bulan dan apabila pindaan telah diterima, rang perlembagaan itu dirujuk kepada Majlis Raja-Raja untuk disahkan. Kemudian, rang perlembagaan itu dibincangkan semula dengan Kerajaan British. Cadangan Suruhanjaya Reed telah diterima oleh Parlimen British pada bulan Jun tahun 1957. Draft perlembagaan itu dibentang untuk diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Rang perlembagaan itu kemudiannya diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja pada bulan Jun 1957. Majlis Undangan Persekutuan telah menerima dan kemudian meluluskannya pada 15 Ogos 1957 dan perlembagaan tersebut berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos iaitu selepas kemerdekaan. Antara contoh pindaan yang dapat dilihat adalah Akta Malaysia yang diluluskan dalam tahun 1963 di mana ianya telah meminda perkara 1 subsection 1 dan juga subsection 2 untuk kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura. Selain itu, ianya juga telah menukarkan nama Persekutuan Tanah Melayu kepada Persekutuan Malaysia. Seterusnya merupakan pindaan berkaitan soal bahasa. Suruhanjaya Reed telah mencadangkan supaya bahasa Cina dan juga bahasa Tamil boleh digunakan di dalam Parlimen dan juga Dewan Negeri. Walau bagaimanapun, cadangan ini ditolak. Akan tetapi, hak orang Cina serta orang India untuk menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa penghantar di sekolah rendah telah diterima. Sehubungan itu, cadangan mengenai agama juga telah dipinda dan agama Islam telah diterima sebagai agama rasmi persekutuan. Namun begitu, setiap rakyat Persekutuan Tanah Melayu bebas untuk menganut agama sendiri. Pindaan juga dibuat mengenai hak istimewa orang Melayu di mana menurut Suruhanjaya tersebut, hak keistimewaan orang Melayu hendaklah dipertimbangkan selepas 10 tahun merdeka. Cadangan ini ditolak dan sebaliknya dipersetujui bahawa hak istimewa ini akan dipertimbangkan dari semasa ke semasa atas arahan Yang di-Pertuan Agong. Menurut laporan Suruhanjaya Reed, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka akan diketuai oleh seorang raja. Di samping itu, sistem kerajaan bersekutu yang sedia ada akan diteruskan iaitu dengan kewujudan kerajaan pusat serta kerajaan negeri. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu akan terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Manakala, bagi negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang dan Melaka, ianya akan bergabung dalam persekutuan dan diketuai oleh Yang di-Pertua. Selain itu, ia juga telah dipersetujui bahawa corak pemerintahan secara demokrasi akan digunakan, di mana ahli parlimen akan dipilih melalui pilihan raya umum untuk mewakili rakyat dan juga mengawal selia pentadbiran kerajaan. Seterusnya, perisytiharan perlembagaan. Yang pertama, satu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditandatangani dan ia merangkumi perlembagaan persekutuan yang baharu. Ia juga telah membatalkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di United Kingdom, Akta Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah diluluskan dan memberi kuasa undang-undang kepada perlembagaan dan membatalkan perintah dalam Majlis Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Yang kedua, peringkat persekutuan, Ordinan Perlembagaan Persekutuan tahun 1957 telah dikanunkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala di setiap negeri pula,
satu enakmen negeri telah diluluskan dan memberi kuasa undang-undang kepada Perlembagaan Persekutuan. Ianya juga diperbaharui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak disatukan dengan Tanah Melayu dan membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Ketiga, etnik Bumiputera di Sabah dan Sarawak mendapat status yang sama sebagaimana orang-orang Melayu, iaitu mereka turut dimasukkan ke dalam Perkara 153. Pada tahun 1963, perjanjian yang dibuat merupakan persepakatan antara pemimpin Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang dikenali sebagai Perkara 20. Yang keempat, Perkara 20 juga mengandungi perkara yang berkaitan dengan imigresen, bahasa, kewangan dan hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ianya terkandung dalam Senarai 2 dan Senarai 3 dan perkara yang berkaitan dengan peruntukan tambahan bagi rakyat Sabah dan Sarawak. 5. Draft Perlembagaan Persekutuan telah diterima dan diisytihar sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada tanggal 31 Ogos 1957. Telah diperbarui pada 16 September 1963 apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu. Akhirnya, kerajaan British bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada negara ini pada tanggal 31 Ogos 1957. Salam sejahtera doktor, nama saya Prajesh dan saya akan menerangkan tentang isu-isu yang timbul dalam perlembagaan. Antara isu yang timbul ialah hak kesamarataan. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memastikan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan undang-undang yang sama. Ia juga melarang diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan agama, bangsa, keturunan, tempat lahir atau jantina. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang tidak selaras dengan Perkara 8. Contohnya, hak istimewa dan imuniti khas yang wujud. Walaupun terdapat peruntukan kesesamaan dalam Perkara 8, terdapat pengecualian seperti peruntukan yang memberikan hak istimewa kepada orang Melayu dan penduduk asli Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, ini dapat dilihat di bawah Perkara 153 dalam perlembagaan kita. Selain itu, ahli parlimen dan kerajaan dan juga hakim menikmati imuniti-imuniti yang tertentu. Sebagai contoh di bawah Perkara 63 yang menyatakan bahawa kebolehpercayaan apa-apa prosiding di parlimen tidak boleh dipertikaikan di mana-mana mahkamah yang merupakan satu hak istimewa parlimen. Dan ini secara jelas menentang asas Perkara 8 iaitu kesamarataan. Dari segi isu agama pula, Perkara 11 Perlembagaan menggariskan bahawa setiap individu mempunyai hak untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing dan tertakluk kepada Perkara 4 untuk menyebarkannya. Namun begitu, dalam konteks Islam pula, kebebasan ini tidak mutlak. Terdapat beberapa sekatan untuk artikel ini bagi umat Islam, walaupun tiada peruntukan yang secara terang-terangan menyatakan hak untuk menukar agama dari kepercayaan asal seseorang dalam perlembagaan. Selain itu, beberapa isu yang dibangkitkan oleh Perkara 11 adalah larangan penggunaan kata Allah oleh bukan Muslim. Dan ini dapat dilihat dalam kes Titular Roman Church, di mana mahkamah melarang gereja ini untuk menggunakan perkataan Allah. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan yang kita ada pada hari ini adalah merupakan hasil daripada proses tawar-menawar antara tiga etnik terbesar iaitu Melayu, Cina dan juga India melalui MCA, MIC dan juga UMNO, yang mana ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan kepelbagaian pelbagai etnik dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi perkara ini perlulah diketahui dan difahami oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda, supaya sentiasa berlapangan dada dalam perkara-perkara yang melibatkan Islam dan juga orang Melayu dalam perlembagaan. Sekian, terima kasih.